Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Zira Zamri dalam Berita Pagi. Pasukan bomba mengambil masa lebih 6 jam memadam kebakaran sebuah kedai barang-barang logam dan kayu di Jalan Sungai Besi malam tadi. Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Muhammad Ridwan Kamruzaman menyatakan laporan kejadian diterima jam 9.18 malam sebelum tiba di lokasi 8 minit kemudian. Dan bersebelahan seterusnya adalah kedai hardware. Seramai 68 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Besi, Hang Tuah, Bukit Jalil, Seri Petaling, Ceras, Keramat, Sentul, Seputih dan Taman Tun Dr. Ismail digerakkan ke lokasi kejadian. Kedai 2 tingkat itu musnah 70% dalam kebakaran tersebut. Tiada kematian maut berlaku dan punca kebakaran masih dalam siasatan. 95% premis peruncitan seluruh negara telah kembali beroperasi. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, ini merupakan petunjuk positif yang negara melalui fasa pemulihan dengan kadar segera. Beliau turut menjangkakan premis perniagaan akan mencatat peningkatan pendapatan sehingga 80% berbanding 30 hingga 70% ketika ini. Perangkaan-perangkaan yang telah pun dikeluarkan, termasuklah kadar pengangguran dan retail sales di sini ada peningkatan. Ya. Kita jangka hujung tahun lah, fourth quarter certainly akan berlaku peningkatan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi berkata, kempen jualan Malaysia turut mendapat sambutan menggalakkan daripada pemain sektor peruncitan. Permohonan notis jualan murah dalam program kita untuk outlet setakat masa ini ada 7,253 outlet telah menyertai kempen jualan Malaysia dan kita dah ada 1,720 outlet telah menyertai kempen beli barang Malaysia. Ini pada permulaannya. Mereka ditemui dalam sidang media selepas melakukan tinjauan mesra dan sesi libat urus bersama sektor peruncitan di Pusat Beli Belah Sunway Pyramid. Sukuk prihatin berjumlah RM500 juta bukti kesungguhan kerajaan untuk meneruskan strategi 6R dalam usaha memulihkan semula ekonomi yang terjejas akibat wabak COVID-19. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pendekatan secara bawah ke atas yang digunakan dalam penerbitan sukuk prihatin itu juga berdasarkan semangat rakyat yang ingin turut serta membantu memacu semula ekonomi negara. Jelas beliau, pendekatan 6R meliputi ketegasan, ketahanan, penjanaan semula, pemulihan, pemerkasaan dan menyusun semula. Langganan daripada terbitan sukuk prihatin akan disalur ke dalam kumpulan wang COVID-19. Program yang akan dibiayai oleh sukuk prihatin ini adalah bagi memanfaatkan pihak yang terkesan oleh COVID-19. Dan ini termasuklah pertamanya menambah baik konektiviti di sekolah-sekolah di kawasan pendalaman agar anak-anak kita yang terkesan oleh boleh meneruskan pembelajaran secara digital. Keduanya memberikan sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS mikro yang terjejas akibat COVID-19. Terutamanya lah usahawan-usahawan wanita. Dan ketiga, kerajaan juga akan memperuntukkan sebahagian daripada dana sukuk prihatin ini untuk perbelanjaan kesihatan, termasuk penyelidikan penyakit berjangkit atau infectious diseases. Inisiatif sukuk prihatin memenuhi ketiga-tiga fokus wawasan kemakmuran bersama iaitu menstruktur semula ekonomi, menangani ketidaksamaan serta membina negara. Dana sukuk prihatin ini tertumpu kepada golongan yang benar-benar memerlukan
Kerajaan berjanji akan memastikan seboleh mungkin tidak ada yang ketinggalan dalam usaha pemulihan ekonomi susulan wabak COVID-19 ini. No one will be left behind. Ini juga adalah bukti kesinambungan hasrat kerajaan kita dalam melaksanakan wawasan kemakmuran bersama ataupun shared prosperity vision yang menjadi tonggak aspirasi kerajaan Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan negara dijangka mencatat pemulihan ekonomi kukuh tahun hadapan dengan pertumbuhan KDNK sekitar 5.5 hingga 8%. Namun masih banyak usaha perlu dilakukan bagi membina semula ekonomi negara berikutan penularan wabak COVID-19. Jelas Perdana Menteri, pemulihan pantas beberapa sektor ekonomi dapat dilihat. Sebaik sahaja sektor itu dibuka semula secara berperingkat bermula Jun lalu. Pertama, ekspor negara berkembang 8.8% pada bulan Jun 2020 berbanding negatif 25.5% pada bulan sebelumnya, kepada 82.9 bilion ringgit Malaysia, menghasilkan lebihan dagangan sebanyak 20.9 bilion ringgit. Keduanya adalah indeks pengeluaran perindustrian, iaitu Industrial Production Index, meningkat 26.2% pada bulan Jun berbanding bulan Mei 2020. Indeks sektor pembuatan pula melonjak 36.8% pada tempoh yang sama. Dan ketiga, jualan perdagangan borong dan runcit juga terus menunjukkan perkembangan 2 digit, iaitu sebanyak 21.8% pada bulan Jun 2020 berbanding bulan sebelumnya. Kerajaan pada masa sama memperuntukkan suntikan fiskal berjumlah 45 bilion ringgit bagi pemulihan ekonomi lebih cepat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menjadi pelabur pertama sukuk prihatin. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, jumlah minimum bagi pelaburan pertama RM500,000 dan kadar keuntungan 2% setahun selama 2 tahun. Sukuk itu boleh dilanggani atau dibeli 100% melalui perkhidmatan perbankan digital. Ini merupakan satu kadar yang kompetitif memandangkan ianya ditetapkan selama 2 tahun. Keuntungan akan dikreditkan ke dalam akaun pelabur setiap suku tahun. Dalam masa 2 tahun, pelabur boleh memilih untuk menderma jumlah langganan kepada kumpulan wang COVID-19 dan jumlah ini akan diberi potongan cukai. Sukuk prihatin berlandaskan prinsip tawaruk melalui pengaturan komoditi murabahah. Ia terbuka untuk warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas. Langganan boleh dibuat menerusi JomPay atau Duit Now yang boleh diakses melalui platform perbankan digital 27 bank di Malaysia. Maybank merupakan bank pengedar utama bagi sukuk prihatin. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menggalakkan lebih banyak pengendali platform e-dagang diwujudkan di Malaysia bagi memasarkan produk-produk halal tempatan ke luar negara. Justru Timbalan Menterinya, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, kementerian bersedia membantu syarikat tempatan mengadakan kerjasama dengan mana-mana syarikat berpotensi dari luar negara. Menyampaikan ucap tama di majlis menandatangani memorandum oleh Aladdin Group di Bandar Utama, beliau turut memaklumkan penggunaan logo produk ummah juga akan diperluas bagi memperkasa dan merancakkan ekonomi umat Islam di peringkat global. Sekarang ni kita tengah mengeluarkan barangan produk ummah, di mana kita ada cok produk ummah. Dari mana dengan Institut Keselamatan Islam Antarabangsa ada produk ummah. Dan setengah kebanyakan barang-barang yang tidak dapat status halal lagi, maka kita akan ada cok produk ummah.
di mana Aladdin akan memasarkan barang tersebut. Aladdin Group mengumumkan penstrukturan semula syarikatnya dengan menumpukan platform beli belah e-dagang patuh syariah dan halal bagi menyediakan rantaian bekalan ke lebih 40 negara. Polis telah memanggil seorang lelaki bagi memberikan keterangan berkaitan pendedahan yang mendakwa dirinya dibayar oleh seorang ahli politik untuk melakukan perbuatan liwat. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, satu kertas siasatan dibuka dan disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah untuk memastikan pendedahan yang dibuat dalam bentuk akaun berkanun SD itu adalah tulen. Tambahnya, Pesuruhjaya sumpah berkaitan SD itu turut diambil kenyataannya semalam untuk memastikan akaun itu adalah tulen dan individu itu akan dipanggil semula bagi memberikan kerjasama dalam masa terdekat. Pesuruhjaya sumpah di mana affidavit itu telah dibuat, ya, telah pun diambil dirakam kenyataannya, dan juga kepada yang mengaku melakukan perbuatan tersebut, ya. So dalam proses, ya, menjawab soalan-soalan daripada pegawai penyiasat, ya, sedang berjalan. Tetapi bagi Pesuruhjaya sumpahnya telah pun diambil kenyataan untuk mengesahkan sama ada benar ataupun tidak SD yang didedahkan dikatakan sebagai tulen tadi, ya. Baru-baru ini tular di media sosial membabitkan SD bertarikh 29 Jun lalu yang mendedahkan seorang lelaki dibayar sebanyak RM300 oleh seorang ahli politik tempatan untuk melakukan hubungan songsang di sebuah hotel di Subang pada 2013. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, berkenaan untuk mengadakan semula inkuest berkaitan kes kematian Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim, ia bergantung kepada keputusan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Pihaknya tidak akan menyembunyikan sebarang fakta berhubung kes kematian Allahyarham. Tidak ada kepentingan apa-apa bagi pihak saya untuk nak melindungi apa-apa fakta. Tidak ada. InsyaAllah. Itu sebabnya yang terbaik ialah dengan cara mengadakan inkuest semula. Kita akan panggil lebih ramai saksi dan saya sedang mengenal pasti mereka yang membuat dakwaan-dakwaan dalam media sosial ni, nak saya bawa ke depan ke dalam sesi inkuest ni untuk pihak saya ditanya, betul ke yang statement yang you buat ni berhubung mengatakan ni, you nampak ni, you apa semua, saya akan panggil dulu. Mereka yang jelas telah membuat kenyataan, ya, dalam media sosial mengatakan bahawa mereka mempunyai bukti-bukti. Katanya sehingga kini seramai 54 saksi baharu melibatkan saksi polis, awam dan pakar yang membawa kepada 115 orang telah dirakam percakapan sepanjang siasatan kes ini berlangsung. Kelantan dan Terengganu telah menyatakan kesediaan melaksanakan rang undang-undang RUU 355 pada bila-bila masa. Bagaimanapun, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syar'i menjelaskan pelaksanaan tersebut tertakluk kepada keputusan pindaan di peringkat persekutuan sebelum RUU tersebut dapat diselaraskan. Adapun setengah-setengah negeri itu memang dah kita dapat maklum balas. Mereka sudah bersedia untuk melaksanakan 355 ini sekiranya dipindah di peringkat persekutuan. Sebab mereka dah ada lebih awal lagi. Cuma tunggu dipindah akta di peringkat persekutuan saja akan menjadi sumber kuasa kepada mereka lah. Contoh Kelantan dan Terengganu mereka dah ada enactment jenayah syariah tu yang boleh mereka laksanakan bila-bila masa, dan semuanya itu telah berlaku penyelarasan antara apa yang kita nak bawa ini dengan apa yang ada. Sehingga kini, Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil JAKIM sedang mendapatkan maklum balas secara menyeluruh di peringkat negeri-negeri. Beliau menyatakannya kepada media selepas menyampaikan syarahan bertajuk Mencorak Kepimpinan dan Hala Tuju Pengurusan Hal Ehwal Islam menerusi program muhadarah di Institut Latihan Islam Malaysia, PANGI.
Baik, bermula 1 September ini, aktiviti sukan dan kokurikulum di luar bilik darjah bagi pelajar sekolah dibenarkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kebenaran diberi mengambil kira kepentingannya kepada kesihatan fizikal dan psikologi pelajar. Bagaimanapun pelaksanaannya perlu mematuhi garis panduan dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan kementerian berkaitan. Garis panduan ini merangkumi pelaksanaan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah secara bersemuka, termasuk latihan amali di luar bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan serta sains sukan dan dalam keadaan yang terkawal. Antara garis panduan yang perlu dipatuhi termasuk mendapatkan kebenaran bertulis ibu bapa murid yang terlibat. Jadi ibu bapa mesti beri kebenaran sebelum mereka terlibat dalam aktiviti. Menggunakan bilik mandi persalinan dihadkan mengikut kapasiti. Ini antara yang kita luluskan. Memastikan penjarakan fizikal 1 hingga 3 meter bagi aktiviti statistik dan 3 hingga 5 meter bagi aktiviti dinamik. Peralatan perlu dibersihkan dan disanitasi. Turut dibenarkan mulai 1 September ini pengajaran dan pembelajaran amali teknikal serta vokasional. Garis panduan telah dikeluarkan sebagai rujukan 89 buah kolej vokasional serta sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah teknik terpilih. Ini termasuk menentukan bilangan murid berdasarkan kapasiti ruang dan memastikan peralatan serta lokasi amali disanitasi. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sahkan monorail Tun Ali seliaan pihak berkuasa tempatan PBT masih selamat untuk beroperasi. Datuk Bandarnya Datuk Zainal Abu berkata, mercu pengangkutan Melaka yang dibina sejak 2010 itu masih relevan untuk beroperasi dan tahap keselamatannya masih dalam keadaan terkawal. Still berjalan dan kita akan buat satu surat reminder soonest lah, mungkin dalam minggu depan. Kita akan dapatkan feedback daripada dia di segi bagaimana dia boleh fulfill beberapa requirement yang masih belum dia penuhi dalam syarat-syarat perjanjian yang telah dia tanda tangani. Di samping kita monitor dari segi operasi, ada juga sebenarnya klausa-klausa dalam perjanjian yang dia perlu patuhi. Beliau berkata demikian selepas ditemui pada majlis perasmian pejabat unit front MBMB di Bandaraya Melaka. Sebelum ini Kerajaan Negeri Melaka melalui bahagian pelancongan menyarankan agar monorail itu diselenggara dengan baik atau ditutup sepenuhnya. 111 orang nelayan warga Vietnam berusia antara 17 hingga 56 tahun bersama 9 buah bot berjaya ditahan pada jarak 68 hingga 147 batu nautika dari pantai Kuala Kemaman. Turut dirampas kira-kira 15 tan hasil laut, 20,000 liter diesel dan peralatan menangkap ikan bernilai lebih 10 juta ringgit. Pengarah Maritim Malaysia Pahang Laksamana Pertama, Maritim Amran Daud berkata, APMM turut mengesan taktik baharu nelayan yang sanggup menenggelamkan bot mereka walaupun sudah dicekup pihak berkuasa bagi mengelak dikenakan tindakan. Dan kami percaya tindakan sedemikian dilakukan oleh nelayan Vietnam untuk melupuskan bukti kes yang mana sebelum ini mereka pernah melakukan tindakan yang sama. Kes ini akan disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana bot beroperasi tanpa lesen yang sah.
Kejadian itu membabitkan satu daripada 9 bot nelayan Vietnam yang ditahan dalam obskuda laut di perairan Pantai Timur pada 16 dan 17 Ogos lalu. Selain itu, 4 daripada bot berkenaan turut menggunakan nombor pendaftaran bot tempatan palsu bagi tujuan mengaburi mata pihak berkuasa dan mengelak daripada ditahan. Kesemua rampasan dan takapan dibawa ke JT Zon Maritim Kemaman dan JT Maritim Negeri Kelantan. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana menceroboh dan menangkap ikan di perairan negara serta Akta Imigresen 1959 Palang 63. Seorang wanita dijatuhi hukuman penjara sehari dan dikenakan denda RM1,200 selepas mengaku bersalah membuat kenyataan palsu berhubung kes samun terhadapnya di Labuan. Pendakwaan dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya Sabah, Rozana Abdul Hadi. Selepas pertuduhan dibacakan, wanita tersebut mengaku bersalah di bawah Seksyen 182 Kanun Kesisaan di hadapan Hakim Magistrate Kashfur Rahman Abang Ahmad. Menurut pertuduhan, Nurul Ain Abdullah Jelaping, 33 tahun, telah membuat satu laporan polis menyatakan beliau disamun pada 21 Julai lepas di sebuah restoran makanan. Namun demikian, daripada siasatan pihak polis didapati bercanggah dengan laporan dan tiada kejadian samun berlaku. Wanita itu menyatakan telah tercedera disebabkan terjatuh sendiri di dalam tandas kerana berasa pening dan bukannya akibat disamun sebelum meminta bantuan pekerja restoran terbabit. Selain itu, dari siasatan polis juga mendapati tiada pengeluaran wang tunai sebanyak RM4,000 menerusi mesin ATM sebuah bank berhampiran seperti yang didakwa sebelum itu. Sebaliknya, hanya memasukkan sejumlah wang ke dalam akaunnya sendiri. Situasi terkini COVID-19 global. Jumlah keseluruhan kes menjangkau 22 juta dengan angka kematian dicatatkan melebihi 774,000. Bagaimanapun, lebih 14 juta daripada keseluruhan kes pulih seluruh dunia. Amerika Utara dan Amerika Selatan menjadi penyumbang terbesar jumlah kes positif dengan lebih 11.6 juta kes. Selain menjadi negara paling teruk terkesan dengan lebih 5 juta kes, Amerika Syarikat turut mencatat kematian tertinggi lebih 170,000 kes, diikuti Brazil lebih 108,000 dan Mexico lebih 57,000. Amerika Syarikat pada Selasa mencatat 40,612 kes positif dan 589 kematian baharu. Brazil pula mencatat 23,038 kes dan 775 kematian pada hari yang sama. India pula mencatat angka kematian tertinggi 880 kes pada semalam. Sementara itu, Korea Selatan mencatat kes dengan 3 angka buat hari kelima berturut-turut iaitu 246 kes baharu pada Selasa. Jumlah kumulatif COVID-19 negara itu kini 15,761 kes. Susulan itu, Perdana Menteri mengumumkan langkah lebih ketat dalam usaha mencegah penularan wabak tersebut. 12 jenis operasi perniagaan berisiko tinggi termasuk kelab malam dan restoran berkonsep buffet diarah tutup bermula hari ini. Muzium juga diarah tutup selain larangan perhimpunan besar-besaran yang melibatkan premis di Seoul, Incheon dan Gyeonggi. Sebelum ini, Korea Selatan melarang perhimpunan di gereja bermula Sabtu lalu di Seoul dan Gyeonggi. Kluster terbesar negara itu melibatkan kluster gereja Sarangjil dengan keseluruhan kes 457. Baik Itali antara negara pilihan utama migran dari Afrika yang menyeberang Laut Mediterranean. Namun kini dengan ketibaan ratusan migran setiap hari, Itali menegaskan ia tidak mahu lagi menerima kehadiran mereka. Perkara itu ditegaskan Menteri Luar Itali Luigi Di Maio semasa bertemu Presiden Tunisia Kais Saied. Sejak beberapa bulan lalu, Itali bergelut untuk menangani ketibaan ratusan migran sehari yang menyulitkan lagi langkah-langkah keselamatan mencegah
mencegah COVID-19. Manakala Tunisia pula berperang dengan kadar pengangguran yang tinggi yang menyebabkan sebahagian rakyatnya menyeberangi Laut Mediterranean untuk mencari kehidupan lebih baik di Eropah, dan Itali menjadi antara pilihan utama mereka. Ketibaan migran di Itali meningkat hampir 150% sejak tahun lalu, dengan majoritinya menaiki bot dari Tunisia. Dalam lawatan itu, Menteri Luar Itali turut menyatakan sokongan politik dan ekonomi untuk memperkukuh usaha kerajaan Tunisia mewujudkan peluang pekerjaan dan pelaburan bagi mengelak rakyat negara Afrika itu berhijrah ke Eropah. Sukan. Akademi Persatuan Bola Sepak FAS Soccer School menerima kehadiran emas piagam Super Rimau FAM. Ia merupakan penganugerahan kedua buat Akademi Bola Sepak Negeri selepas Akademi Johor Darul Takzim. Anugerah keahlian disampaikan FAM dalam satu majlis di Pusat Latihan FAS Shah Alam. Ia disampaikan Pengarah Teknikal FAM Peter Diru kepada Setiausaha Agung FAS Dr. Johan Kamal Hamidun. Turut hadir Pengarah Teknikal FAS Michael Fechtenberner dan Ketua Akar Umbi FAM Samuel Siu. Sebelum menerima anugerah berkenaan, Akademi perlu memenuhi beberapa kriteria ditetapkan. Ia termasuk aspek kepimpinan, perancangan, kemudahan, pertandingan dan pendidikan. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Zara Zamri, dengan itu Assalamualaikum. Jumpa lagi.